الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fanawaitna ta'alluma wa ta'lim wa tazkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa alam wa tasukki billah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ilal huda ad-dalalah 'alal khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa sawbihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, para ahli jawatan kuasa Masjid Mukin Lundang, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tok-tok guru, abang-abang, kakak-kakak dan seluruh hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita segala kenikmatan, yang mana kita tahu bahawasanya yang lihat dan tak lihat, yang zahir dan tak zahir, yang pelbagai lagi daripada hujung rambut ke hujung kaki. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan terus berikan tanpa jemu dan tanpa bosan. Yang mana sifat manusia jemu dan bosan, Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada langsung pun sifat lagu tu. Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi, hatta kita gunakan maksiat atas kenikmatan yang diberikan, Allah tetap berikan lagi dan lagi. Maka dengan itu sentiasalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang yang bersyukur kepadanya pasti dan mesti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah dan terus tambahkan. Hatta yang mana Allah dekat dengan orang yang bersyukur kepadanya. Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalimat ayat ni kita selalu dengar dah, tapi kadang-kadang kita tak faham yang mana hakikat di dalam ayat tersebut tu nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang yang bersyukur akan aku tambahkan kenikmatan yang terpaling agung. Kita katakan kat sini kemungkinan lah, iaitu dapat rezeki yang mana bahagia bersama-sama keluarga, bersama-sama saing belaka dah. Tapi hakikat teragung yang paling agung adalah dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kenikmatan yang paling agung sekali di dunia ni. Tak ada kenikmatan yang lain berbandingkan dekat dengan Allah. Itu telah termaktub dah di dalam kitab, yang mana di dalam penawar bagi hati, kalau kita tengok betul-betul tu apa dia punya conclusion, kesimpulan dia, iaitu dekat dengan Allah. Hati ni kalau dah bersih dah, dekat dengan Allah adalah yang paling nikmat. Itulah. Jadi kalau kita nak buat apa je tentang ibadah Allah, mudah. Sebab apa? Sebab kita dah dekat dah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tu nak jadi kayak gitu, kenalah, iaitu syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ni susah nak syukur. Kita rosak, motor rosak, lepas tu kita marah pada Allah. Gembira ni kan, kita tak reda apa yang Allah berikan. Kalau kita sebut lagu tu dah, itu bukan tanda syukur. Orang tanda syukur, dia takkan royak, tak beritahu dah. Yang mana dia marah-marah, tak ada. Sebab orang syukur ni dia reda pada Allah. Itu nak tahap lagu tu itulah bersih hati.
Nak bersih hati pun susah, payah ni semua tunggu payah. Sebab itulah orang yang mana dapat bersihkan hati ni orang yang paling tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ni hak ni apa dia? Wahai yang mana nafsu yang tenang atau mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada yang mana iaitu Tuhan yang mana meredai hati yang tenang ni. Jadi insya-Allah taala dengan syukur nilah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita, dan kenikmatan yang paling dekat lagi adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insan yang menyebarkan dakwah, yang menyebarkan tentang Islam dan pelbagai lagi lah, sampaikan kita dapat memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah insan yang paling kamil luar dalam je, sehingga kalau sekiranya kita nampak tak ada cacat celah, sempurna belaka, atas bawah atas belaka, dan dijadikan telaudan seluruh umat. Dan dialah apabila disebut namanya bergetar hati dan jiwa, dan dapatlah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala atas syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ini mukadimah baru. Belum masuk inti lagi. Yang mana kita nak kenal diri dululah. Ni tiba-tiba mari ni, tiba-tiba datang marah. Siapa ni tiba-tiba jerit-jerit. Nama hamba adalah Nik Farid Faizuddin bin Haji Nik Silahuddin, yang mana menetap sekarang ni di Pulau Pinang. Dan kami dari Pulau Pinang ni ada rombongan, sebenarnya ada dua rombongan. Satu rombongan ada di Pantai Irama Bacok tengah buat qasidah kat sana. Dapat inilah tempat untuk buat qasidah, ada sedikit dakwah di situ. Lagi satu rombongan datang ke sini untuk menyebarkan tentang iaitu muzakarah lah, ilmu lah, sampaikan tentang ciri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hamba ni adalah yang mana boleh katakan ada ngaji juga lah. Yang mana ngaji dekat ni Allahumma salli ala Muhammad, bermulanya di KL. Hamba lahir di KL. Nak cakap bahasa Kelantan tu agak payah sikit, sebab biasa dah Kelantan, lepas tu utara. Ni jarang ni datang nak mari Kelantan. Alhamdulillah ni first time. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada pihak masjid, wabil khusus pada AJK yang mana dapat uruskan ni. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala ke depan ni bolehlah mari seumur lah, dapatlah balik bahasa Kelantan tu. Sebab kita ada nick malu tak boleh kecek Kelantan. Kata-kata butak ni, astagfirullahaladzim. Pernah kata tu, kita kan pergi ke KL, lepas tu ada sign Kelantan, lepas tu tak kecek Kelantan. Dia kata, ish, demo ni Kelantan butak kau. Astagfirullah. Jadi gitulah. Jadi yang mana dekat KL tu, dekat Gombak, lepas tu besar tu dekat Kelantan juga lah. Lepas tu balik mula ke Gombak, lepas tu akhirnya kahwin dengan orang ni lah, orang Pulau Pinang. Dan alhamdulillah buka madrasah di Pulau Pinang. Nama madrasah tersebut Zawiyah Kanz Al-Ulum di Pulau Pinang selama dah 6 bulan dah. Dan alhamdulillah ada sebanyak 40 pelajar lah. Dan ada yang 5 pelajar pergi ke Indonesia sambung ngaji, dan ada yang 30 juzuk habis dah. Lepas tu ngaji kitab pula, hafal kitab pula, alhamdulillah. Kemudian hamba ngaji di KL tu, di Gombak tu. Lepas tu Tikatel tu pergi ke Indonesia, sambung pondok pesantren di sana 6 bulan. 6 bulan pula dah. 6 bulan ada. 6 tahun dekat pondok pesantren nama dia Tambak Beras Jombang. Kat situ 6 bulan. Lepas tu kemudian pergi ke Mesir ambil degree Syariah Islamiah. Sekarang alhamdulillah dah habis dah. Sambung lagi iaitu master di sana juga, Syariah, ambil bahagian Fiqhul Am, bagaimana cara nak buat fatwa lah. InsyaAllah ke depan ni ada ni lah, ngaji PhD semua tu lah. Dan alhamdulillah yang mana sekarang ni jadi penceramah bebas lah di Kuala Lumpur, Selangor, Kedah, Pulau Pinang dengan Terengganu. InsyaAllah next year lah kat Kelantan pula lah, doa-doa lah.
Jadi itulah untuk pengenalan diri lah. Nanti insya-Allah mungkin nak kenal lagi. Bolehlah lepas ni. Sebab kata Nabi, minta maaf, kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau dah kenal ni, maka akan timbul cinta lah. Itulah. Jadi itulah yang mana untuk pengenalan diri, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Moga-moga ukhuwah ni sampailah bila-bila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah sekalian, yang mana nak bawa tajuk pada pembahasan kali ini adalah mengenai tentang sedekah, sedekah. Kalau kita dengar kalimat sedekah ni, kadang-kadang ada rasa kecut perut, takut. Saya dah keluarkan duit je. Ini ragu-ragu tentang rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan saya nak buka simpati dan apa-apa, tak. Ini nak bagi pecah fikiran ni. Macam mana hilangkan rasa takut untuk bersedekah ni. Kadang-kadang kita rasa takut nak keluarkan duit kerana tambah miskin, bukan tambah kaya. Hakikat dia tidak. Banyak syarahan ulama tentang hal ni. Jadi jamaah rahimakumullah, yang mana kalau kita lihat, kita dengar dan kita tengok ayat di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na alaina. Yang mana kat situ ayat ada nak terangkan kepada kita bahawasanya yang mana hamba Allah Subhanahu Wa Taala ataupun insan ni, kita ni insan ni adalah manusia. Apabila meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak kembali ke mana, iaitu ke rumah Allah, untuk melakukan apa? Bukan ibadah solat, bukan ibadah apa benda semua tu. Itu salah satunya. Tapi yang paling puncaknya, kalau kita tengok di dalam surah Al-Munafikun, sebab As-Sajdah tu menuju kepada Al-Munafikun ayat yang ke-10, laula akhatani la ajarin qarib, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana orang yang dah dibangkitkan di dalam kubur, dia tak lain buat dah. Dia tak solat, dia tak buat tak keluar buat apa? Haji, tak buat umrah, tapi dia buat satu je. Keluarkan duit, keluarkan zakat, keluarkan apa? Sedekah. Tapi sedekah lah yang paling syarah, yang paling tamat dah. Hidup semula buat apa? Buat sedekah. Tubik pitih. Keluarkan duit. Jadi dekat sini kita fikir, sedekah ni apa dia sebenarnya hakikat dia ni? Kadang-kadang terfikir ke, apa manfaat dia, apa faedah dia, apa matlamat yang paling utama sedekah ni? Rupa-rupanya nak bagi tahu pada kita bahawasanya, nak bagi tahu apa dia? Bahawasanya dunia ini terlampau hina. Tu je. Kalau kita tengok di dalam kitab yang mana dikarang oleh Tuan Guru Haji Said bin Haji Ibrahim, yang mana iaitu kitab Tasawuf dan Tarikat, pada muka surat 17, beliau katakan apa? Hakikat yang mana kita nak sedekah ni, nak keluarkan, nak tubik belaka ni, hati kita ni yakin dekat dunia ni tak ada apa. Gitu sebenarnya. Kita dengar rasa betul kan ni? Betul tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekiranya kalau kita tak nak keluarkan duit demi sedekah, demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, demi anak yatim yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya hati ini dah tercinta dengan dunia terlampau. Kalau kita tak nak keluarkan apa sahaja kita punya harta, itu dah tanda dah tu, tanda cinta dunia. Kalau tak nak keluarkan duit, kita rasa risau, asyik keluarkan duit untuk sedekah, tanda kita cinta dunia. Tapi kalau kita nampak tabung, kita bubuh, tak ada sebut pun, itu kita dah tak cinta dunia dah. Kita dah redha dengan dunia dah. Apa saja yang Allah bagi, bagilah ya Allah. Aku terima, aku qanaah. Itu kehebatan yang paling tinggi sekali lah. Jadi sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya ada kehebatan dah. Apabila kalau kita baca kitab Fadilat Sedekah yang ditulis oleh Maulana Zakaria tu panjang lebar, tapi ada lagi syekh-syekh yang lain menerangkan tentang sedekah. Allahu Akbar. Tengok tu nikmat sungguh. Kita nak kejar tentang sedekah ni rupanya. Tuan-tuan, kita dengar sedekah tu akan dapat apa? Iaitu 7 gunung Uhud tu dalam satu tangkai tu. Kalau kita separuh tu kita bagi dekat orang makan, 7 gunung Uhud tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itu satu riwayat, belum riwayat lain lagi. Tuan-tuan, puan-puan, 1 biji kurma kalau kita bagi dengan ikhlas, maka Allah bagi mahligai 70 kali ganda mahligai tuan-tuan.
70 tu satu riwayat. Riwayat lain kata kita ikhlas, kita reda, kita suka, kita terima, Allah bagi 700 malaikat. Dengan ikhlas yang kita bagi tu, Allah Rabbi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh imagine tau, duit kita bagi ni, apa yang efek kita dapat ni? Apa yang kita dapat ni? Rupa-rupanya Allah nak bagi tahu kat syurga tu lagi dah. Apa dia? Tentang kenikmatan yang paling besar tu. Ya Allah, mahligai Allah Ta'ala tu kalau kita nak cakap tu satu persatu tu. Oh ya Allah. Dan kita tahu bagaimana kisah nak masuk dalam syurga, okey. Masuk dalam syurga tu, orang yang terakhir masuk syurga tu, jejak dekat tanah syurga tu, rumput-rumput syurga tu boleh tercengang dah 70 tahun. Tu bukan 70 tahun dunia. Pijak syurga tu, pijak tanah syurga tu nak masuk tu, rasa 70 tahun tercengang. Tengok kehebatan Allah, rasa kehebatan Allah, tercengang. 70 tahun akhirat. Depan jalan lagi, ni dalam riwayat ni. Jalan-jalan ada nampak laut, nampak sungai, minum air sungai tu, rasa sedap dah sampai tercengang. 70 tahun lagi tuan-tuan, perempuan. Syurga tu, syurga. Lepas tu kemudian jalan lagi, nampak pokok tumpah jatuh buah apple tu, buah yang ada kat pokok tu lah, makan tu, boleh tercengang lagi. 70 tahun lagi. Nak beritahu hebatnya kuasa syurga Allah Ta'ala ni. Lepas tu nampak mahligai, dapat masuk mahligai pula. Tengok mahligai dalam tu, Allahu Akbar. Boleh tercengang lagi tuan-tuan. 70 tahun. Kita nak bagi tahu kat sini, syurga ni memang tak boleh nak fikir otak kita dah. Hebat sangat-sangat syurga. Sebab tu kalau nak masuk dalam syurga ni, dia kena fikir susah lah. Tapi dia free semua sebenarnya. Solat pun free kan. Jadi kita kena nampak kat sini, rupa-rupanya dah dapat syurga tu, kena ada korban. Jadi salah satunya sedekah ni lah, untuk hilangkan kita ni perasaan cinta dunia, hubbu dunia. Bukankah kita tahu ada satu kalam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahawasanya apa dia? Letakkanlah dunia tu di tanganmu, jangan letakkan syurgamu di hatimu. Kalau letakkan syurga, minta maaf, jangan letakkan dunia di tanganmu. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Letakkanlah duniamu di tanganmu, jangan letakkan dunia di hatimu. Ni betul. Ni nak Syekh dia jadi lain sikit. Jadi letakkan dunia ni di tanganmu. Kalau letakkan di hatimu akan hancur berkecai. Kalau kita dah letakkan hati ni dunia, kita akan fikir dunia. Tapi kalau letakkan dekat tangan, maka kita akan rasa biasa. Okey, itu kita nak bagi tu, nak bagi ni, bagi kat anak-anak kita. Kadang-kadang kita kedekut dengan anak-anak juga. Dekat isteri kita, dekat mak kita, kat ibu kita, ayah kita rasa kupik. Sebab apa? Dunia kat dalam ni dah. Bukan kat ni. Kalau kat ni, tangan-tangan ni, Allah, boleh kita benci kat sini, kita boleh nak bayar dah. Rupanya senang je. Tapi nak buat tu payah. Sebab suci hati. Jadi kalau kita tengok siapakah yang orang yang paling selalu buat lagu ni, salah satunya isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, yang mana apabila dapat harta pagi ni, malam dia balik tak ada harta dah. Kemudian dapat lagi harta, dapat lagi piti, dapat lagi dinar, lagi semualah. Dapat ni. Pagi, malam-malam balik tak ada dah. Sepitih, sekupang tak ada, semua tak ada. RM1 pun tak ada. Allah. Kemudian Nabi tanya, "Wahai Sayyidatina Zainab, kenapa engkau buat lagu tu? Kenapa buat macam tu?" "Wahai Rasulullah, aku tak ada dah dalam hatiku ni dunia. Apabila hatiku rasa dunia, maka aku payah untuk lakukan amalan. Tapi aku rasakan bahawasanya yang mana dunia ni dah kat tangan dah, maka aku boleh bagi. Dan aku tak harap siapa-siapa, tak harap apa-apa dah. Aku harap nanti dekat dalam syurga dapat berjumpa dengan kau dan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja." Itu kemuncak lah. Ini memang kemuncak lah. Tapi hakikat ada, sedekah ni memang power, sangat-sangat power tuan-tuan dan puan-puan. As-sadaqatu syifa. Sedekah tu adalah penyembuhan.
Kita fikir penyubuhan bagaimana dan lagu mana. Rupanya apabila dikaji betul-betul di dalam beberapa kitab, bahawasanya bagi tahu dia sihatkan tubuh badan kita, sihatkan rohani kita, sihatkan belaka dah. Apabila kalau kita sedekah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bagi penyembuhan banyak hal. Penyembuhan hati kita supaya hilangkan rasa ragu-ragu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sedekah ni, kita tahu dah Allah akan bagi rezeki kat kita. Apabila bagi satu akan dapat 10. Macam ceritanya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, yang mana kita tahu beliau adalah tabi'in ataupun tabi'in kan, yang mana pada waktu itu Rabi'atul Adawiyah tengah solat. Habis solat tu ada orang ketuk pintu, "Assalamualaikum Rabi'atul Adawiyah, ni ada roti untuk engkau ni." Okey, baik. Lepas tu kemudian, tapi kata Rabi'atul Adawiyah, "Tunggu kejap, aku nak bagi sesuatu lagi." Tengok kira Rabi'atul Adawiyah kira ada 9 roti je. Apabila 9 roti, Rabi'atul Adawiyah rasa bukan 10 kah? Sepatutnya 10 ni. Kemudian bagi tahu dekat si yang mana bagi roti tu, "Ini kau salah ni. Roti aku akan dapat 10 sebab Allah dah janji apabila bagi satu pasti akan dapat 10. Terkejut perempuan tu. Memang betul, majikan aku suruh bagi kau 10, tapi lagi satu roti tu jatuh dekat tengah jalan. Maka aku tak ambil, maka aku bagi kau 9 saja. Bagaimana kau tahu? Sebab janji Allah. Kalau sekiranya Allah tak janji, aku tak apalah. Ni janji Allah. Apabila satu dapat 10. Begitu yakinnya Rabi'atul Adawiyah. Maka kembalikan balik roti tu, ambil 10 tu, bagi balik Rabi'atul Adawiyah. Allahu Akbar. Jadi kita nampak kat sini, kalau kita bagi, maka Allah akan bagi balik. Dan kadang-kadang kita nak ambil manfaat dekat sini, apa dia? Yang mana kita bagi ni pasti akan dapat 10. Memang betul dapat 10. Tapi Allah uji juga. Allah pasti uji. Dia ni yakin kat aku ke yakin dekat sedekah tu? Jadi Allah pandailah kat sini. Memang Allah Maha bijaksana, tapi Allah nak uji kita, tambah derajat kita supaya kita yakin bahawasanya Allah lah yang Maha berikan rezeki, bukan yang lain. Yang mana kita bagi satu tu, Allah lah yang bagi. Jadi kadang-kadang Allah bagi lambat, tuan-tuan dan puan-puan. Allah bagi lambat tu supaya kita ni sabar. Sabar apa yang telah diuji ditimpa kita ni. Dan apabila begitu tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah akan sentiasa dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta, Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar dalam apa? Segala hal. Salah satunya ini adalah ujian dia pada iaitu hamba dia. Jadi hamba dia kena ujian. Apabila dia sabar, maka Allah akan sama dengan dia. Sama dengan dia ni, kita akan rasa tenang, bahagia. Walaupun kita letakkan RM1 tapi lambat bagi, kita tenang. Ini kadang-kadang salah konsep kita ni, bahawasanya akan terdapat. Memang terdapat dapat, tapi Allah juga akan uji kita. Allah uji kita macam-macam cara lah. Macam-macam dugaan, macam-macam rintangan Allah uji kita. Dan Allah uji kita ni, salah satunya tadi apa? Sabar. Allah suruh kita sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sabar ni lain macam ni. Sakit payah belaka ni, Allah. Tapi orang sabar ni lah yang mana dia adalah orang yang paling kuat, paling hebat, paling dahsyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak sabar adalah diam, bukan adalah balah. Diam. Kita dengar pun rasa pelik sabar ni. Memang pelik. Sebab Allah nak bagi orang sabar ni, as-sabiri ni, dalam syurga yang tertentu. Jadi orang yang sabar ni, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Allah akan sentiasa sama dia, dunia dan akhirat. Itu yang paling hebat tu. Dunia dan akhirat Allah akan sama dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana tauladan untuk kita sabar ni adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu satu kisah, yang mana ada satu kisah ni ketika Nabi SAW pergi ke Taif. Kena campak macam-macam, najis, batu, air, macam-macam lah. Kalau kita dengar tu air kencing najis tu, air kencing tu, Nabi pun kena campak juga. Tapi Nabi tak marah. Macam mana Nabi tak marah? Berhubungnya Nabi sabar. Terus kemudian Nabi buat apa? Nabi balas tak? Ya, Nabi balas. Balas apa? Dengan senyum. Kita kata gila dah. Betul tak? Tapi Nabi nak tunjuk kita ni super power sabar ni. Ketika waktu Nabi SAW ketika kena semua tu, and then batu kena dekat dia, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW, titik darah ni, curah darah ni, sampailah ke bawah ni,
kenal Nabi Muhammad SAW. Apa tu? Capal baginda Nabi, selipar baginda Nabi. Kemudian darah tu apabila tumpah tu nak mengalir dah dekat tanah ni, dekat muka bumi Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW ambil tangan dia ni, lap darah tu, lap darah. Sebab Nabi dengar yang mana katanya apa dia? Malaikat datang, apabila darahmu tumpah di muka bumi Allah, maka penduduk Taif akan dapat cash azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sabar, Nabi tahan, Nabi tabah, Nabi lap darah yang tumpah tadi tu. Kemudian Nabi balik. Ketika balik itulah disambut oleh seorang budak-budak, yang mana budak tersebut tanya pada Nabi SAW, "Wahai Nabi, kenapa engkau ni macam tu?" Berbual-bual dengan Nabi. Kemudian budak tu ambil air. Budak tu adalah salah satu penduduk Taif. Kemudian lap baginda Nabi, waktu uruskan baginda Nabi, dan Nabi SAW tanya dia, dan akhirnya budak tu adalah punca Taif masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Nabi tak sabar waktu tu, hancur berkecai Taif dan tak ada siapa masuk Islam. Tapi sebab Nabi sabar, Allah hantar budak kecil je, 12 tahun. Budak Taif dapat masuk Islam belakang. Kita nampak kat sini tak? Bahawasanya sabar ni kunci untuk kita dapat hikmah yang banyak ni. Khazanah Allah yang banyak, anugerah yang banyak. Tapi kadang-kadang kita budak marah kita ataupun siapa-siapalah macam-macam dengan kita marah balik. Memang betul kita kena jaga maruah kita. Tapi kalau kita cara baginda Nabi Muhammad SAW, sabara yang mudah di mulut ni tapi payah dibuat, Allahu Akbar, maka Allah akan bagi balasan yang luar biasa lagi. Tu yang kalau kita fikir sedekah ni, kalau kita nak cepat Allah balaslah sikit lah. Tapi kalau kita sabar, tuan-tuan dan puan-puan, elok-elok kita bagi RM1, tuan-tuan, Allah bagi kita setiap hari dibelanja oleh orang, pergi ke kedai sana, kedai situ, kedai sana, kedai situ. Allah bagi hantar orang baik-baik untuk belanja kita. Bukan tu sakat tu, keluarga kita, mungkin anak-anak kita tengah tersempit, kita sedekah, Allah bagi mudah dekat anak kita. Kita sedekah ni seposennya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri kita yang mana tengah susah payah dekat rumah, Allah mudah dan lancarkan. Kadang-kadang efek tu datang dari kita, efek tu datang ke anak kita, datang ke isteri kita. Jadi jangan ragu-ragu dengan sedekah, jangan ragu-ragu. Lebih-lebih lagi anak yatim. Ini cerita tentang anak yatim Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS nak bagi tahu pada kita tentang anak yatim ni memang betul-betul istimewa. Sebab zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada hina anak yatim, ada maki anak yatim, caci anak yatim, bagi belasah pun ada, tumbuk pun ada anak yatim ni. Pada hakikatnya anak yatim adalah yang mana salah satu daripada bagian baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cubit paha kanan anak yatim, paha kiri Nabi SAW terasa. Jadi anak yatim ni perlu ditinggikan derajat dia. Memang dia akan jadi lain sebab dia tak ada kasih sayang ibu dan ayah. Jadi kita lah yang akan kena berikan kasih sayang ibu dan ayah. Jadi cerita Nabi Ibrahim satu inspirasi bagi kita semua sebenarnya. Apa dia? Ketahuilah ini adalah sirah yang sahih, yang mana Nabi Ibrahim AS didatangi oleh malaikat Israel. Yang mana malaikat Israel bagi tahu kepada baginda Nabi Muhammad pada Nabi Ibrahim AS, "Wahai Nabi Ibrahim salam, tu ada dekat sana tu ada pemuda sekian-sekian umur berapa tu, nanti malam Allah akan tarik nyawa dia." Maka dengan tu Nabi Ibrahim kata, "Okey, baik." Jadi Nabi Ibrahim pun pergilah. Besok-besok tengok pemuda tadi yang Nabi Israel kata nak tarik nyawa tu, malaikat Israel nak tarik nyawa tu, hidup lagi. Malaikat Israel tak terjadi tarik nyawa pula dah. Jadi pemuda tu pun berupanya apabila berjalan bagi tahu kat Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, hari ni aku nak kahwin." Okeylah, kata Nabi Ibrahim. Tapi dalam detik Nabi Ibrahim, bukankah Allah dah suruh malaikat Israel ambil nyawa dia? Tapi waktu tu Nabi Ibrahim diam je, pergilah ke mana-mana. Dan akhirnya Nabi Ibrahim patah balik ke tempat tersebut, nampak budak tu yang dah kahwin dah tu, yang kata nak malaikat Israel nak tarik nyawa tu, hidup lagi, umur 50 tahun. Ish,
Nabi Ibrahim pun rasa pelik, tuan-tuan dan puan-puan. Bukankah janji Allah pasti dan mesti? Kenapa tiba-tiba malaikat Israel tak jadi nak tarik nyawa ni? Peliklah. Dia cek dan kemudian dia tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun bagi tahu jawapan. Allah suruh jumpa dengan Nabi Ibrahim ni, suruh jumpa dengan budak tadi tu. Pergilah jumpa dengan budak tadi tu. Tadi yang mana aku dapat wahyu daripada Allah supaya aku dapat berjumpa dengan kau, wahai pemuda, yang mana aku jumpa waktu dululah, wahai hamba Allah. Okey, wahai hamba Allah, macam mana engkau boleh tak mati lagi padahal malaikat Israel yang mana padahal waktu itu nak tarik nyawa engkau? Aku tak tahu, wahai Nabi Ibrahim, yang mana malaikat Israel nak tarik nyawa aku. Tapi pada waktu yang aku jumpa engkau tu, yang kau tengok aku tu, lepas daripada kau tengok aku tu, aku pergi jumpa anak yatim. Dan apabila aku jumpa anak yatim, aku bagi dia sesuatu makanan dan aku bagi duit dekat dia. Dan aku belai kepala dia dan aku minta doa kepada dia. Wahai anak yatim, doakan aku supaya panjang umur dan berkat umur aku. Kemudian anak yatim tu doa pada Allah, wahai Allah, panjangkanlah umur si fulan ini. Maka dengan itu, mungkin dengan cara tu kot aku dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun dengar ni, Nabi Ibrahim pun dapat wahyu lagi. Dapat wahyu, katakan, wahai Nabi Ibrahim, ketahuilah, pemuda yang mana awal kau jumpa dan kemudian dah tua dah ni, asalnya aku suruh tarik nyawa dia, tapi disebabkan ada anak yatim, maka aku panjangkan umur dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jamaah rahimakumullah, bagi dekat anak yatim, sedekah dekat anak yatim, belai anak yatim, sayang anak yatim, Allah makbulkan doa. Walaupun anak yatim tu ganah ke, apa dia, nakal ke, kita rasa macam nak pelempang semua tu, waktu dia anak yatim tu lah Allah mustajabkan doa, berbagai doa. Kita nampak kat sini macam pelik, tapi ini sirah yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedekah dekat anak yatim dapat satu kehebatan yang hebat. Jadi kalau sekiranya kita ada masalah, kesempitan rezeki dan pelbagai lagi, jumpalah anak yatim, bagilah makan, belailah dia, sayanglah dia, dan jadikanlah dia sebagai anak. Ketahuilah, Allah akan bagi rezeki yang tak terkira-kira, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, kadang-kadang jugalah kita punya fikiran, kita punya rohani ni tak berapa nak yakin. Sebab apa? Sebab anak yatim tu adalah anak yang mana macam-macam lah kita kata, tapi hakikat dia ada super dalam doa dia. Dia ada kehebatan doa dia. Apabila dia cakap, apabila doa, Allah akan makbulkan. Ini kehebatan anak yatim, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada yang sebahagian mengambil kesempatan anak yatim sekupang seposingnya. Allahu Akbar. Allah azab dia, perut dia, Allah akan bagi api neraka setiap hari, setiap detik bagi orang yang selalu membuat iaitu honor dekat anak yatim ni. Kalau kita buat baik dengan dia, Allah bagi balasan yang luar biasa, yang penuh dengan ganjaran yang hebat. Tapi kalau kita buat buruk dengan anak yatim, kita belasah dia ke, kita jentik dia ke, sebab hukum dalam fiqh mengatakan anak yatim tak boleh dipukul. Kalau kita pukul anak yatim, tuan-tuan dan puan-puan, hukum dia haram. Hukum dia haram. Melainkan atas didikan, dan didikan tu macam mana? Kalau kita rotan lebih had, kita pukul lebih had, kita jentik lebih had, Allah akan soal ke akhirat. Itu proses untuk jaga anak yatim, ada hukum hakam dah dan detail hukum hakam dah. Bagaimana cara nak belai anak yatim, bagaimana cara nak bagi duit ke anak yatim, bagaimana nak tasawurkan dia untuk supaya dapat gunakan duit dengan betul dan pelbagai lagi. Dan orang yang mana jaga anak yatim ni memang jaminan syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan syurga khas untuk yang mana dekat sini katakan ada syurga yang tak bersama dengan Nabi, ada yang syurga jauh dengan Nabi, ada yang duduk dengan orang syuhada saja, ada yang duduk dengan solihin saja tapi tak duduk dengan Nabi. Tapi orang yang belai anak yatim, jaga anak yatim ni, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
kalau sekiranya kita nak satu amalan khas ni, buatlah, sedekahlah. Dan sedekah tu dekat anak yatim, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi SAW ajarkan kita tentang sedekah ni banyak sebenarnya, sangat-sangat banyak. Kita tertanya, apakah perlukan dengan duit sahaja dalam kemuncak dalam hal sedekah? Poin utama adalah apa dia? Tak lain dan tak bukan, memang kena duit lah. Tetapi bagaimana pula dengan tak mampu? Kita punya agama ni memang sangat-sangat mudah lah. Yang mana Allah katakan bahawa kalau sekiranya tak dapat dengan duit, dengan tenaga. Hatta hadis baginda Nabi SAW pun ada tentang hal tu. Kalau kita tak dapat dengan duit, sedekah dengan tenaga. Tak mampu dengan tenaga, senyum pun boleh jadi dah sedekah. At-tabassam as-sadaqah. Senyum tu adalah sedekah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan murung je, marah je, oi, hilang apa nama dia, seri muka lah. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab memang kadang-kadang kita dengarkan bahawasanya dia jarang senyum, tapi dia pernah senyum. Jadi kalau kita murung saja, marah saja, jadi kita lebih teruk daripada Sayyidina Umar, tuan-tuan dan puan-puan. Kalimat ni saya katakan nak bagi tahu Sayyidina Umar ni, Nabi memang bagi tahu dia adalah ganah. Dan dia pun akan senyum juga kalau dia nak senyum. Dan senyumnya ketika bila? Ketika bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Banyaknya senyum Sayyidina Umar Khattab ketika Nabi Muhammad SAW. Dan jarangnya senyum Sayyidina Al-Khattab ketika meninggalnya Sayyidina, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu Nabi meninggal, sahabat jadi different. Dia punya watak dan berbagai lagi, sebab terlampau rindu dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga kan Sayyidina Umar kurang senyum. Walaupun kurang senyum, ada senyum je juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ni kita nak murung je, kita nak marah je, kita tak nak senyum. Ini teruk lah, sangat-sangat teruk. Jadi senyumlah. Dan senyum itulah diibaratkan sedekah untuk kita yang mana tak mampu dalam kewangan, tak mampu dalam tenaga. Jadi hal ni pun kalau kita pagi-pagi dah muka masam dan pelbagai lagi, bagaimana seharian kita tu. Jadi pagi-pagi itulah kita senyum. Tapi jangan senyum seorang-seorang, jangan senyum kat cermin pula, nanti orang kata gila, tuan-tuan. Senyum ni dengan orang lah. Kalau senyum dengan ni, dia panggil senyum dengan siapa? Senyum dengan jin, dengan senyum dengan syaitan. Itu lain pula. Itu bukan sedekah dah. Itu bukan sedekah. Sedekah ketika jumpa dengan orang. Untuk hal ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kesimpulan dah, minta maaf kena tutup majlis dah, sebab lepas maghrib ni kena pergi ke pantai Cahaya Bulan, Pantai Irama. Ada program kat situ, nak kena buat program kat situ pula. Jadi kesimpulan dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah rahimakumullah, bagi yang mana ketahuilah untuk hal tentang ini, tak lain dan tak bukan, sedekah adalah satu poin untuk kita hancurkan dunia di dalam hati. Matlamat, tujuan dan apa sahaja sedekah ni adalah untuk mendapatkan tolakkan dunia di dalam hati. Yang mana kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apabila kita bayang dekat sini, kita katakan imbang, betul, tapi hakikat dia bukan imbang. Akhirat kena lebih lagi. Kalau sekiranya akhirat tak dilebihkan, dunia tak dikurangkan, ataupun kita kata imbangkan, maka akhirat dan dunia ni sama sahaja tahap je. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Fikiran ni tolong dihapuskan. Orang katakan dunia kena imbang, akhirat kena imbang. Sorry, salah. Akhirat lebih mulia dengan dunia. Kalau kita katakan dunia lebih kurang sama dengan akhirat, belum iman sempurna lagi. Akhirat ni lebih mulia dengan dunia. Jadi akhirat ni lah yang mana kita boleh menyebabkan kita dapat masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak larang kita kerja. Allah tak larang kita untuk berniaga. Allah tak larang. Allah suruh kita bekerja, dan kerja adalah ibadah. Tapi ibadah yang mana kerja ni perlu ada niat kerana Allah. Tanpa niat kerana Allah bukan dikira ibadah. Kalau kita tak ada niat tentang ibadah pada kerja, maka tak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bekerja, kerjalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana untuk nafkahkan anak dan isteri kita. InsyaAllah kita azan dulu ke lagu mana? Tu ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan apa dia? Yang mana dekat sini
sedekahlah yang mana boleh menyebabkan kita tenang, aman, damai dan pelbagai lagi. Yang mana dekat sini jugalah tuan-tuan dan puan-puan, tanamkan diri kita, hati kita supaya dapat tiru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita tengok hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah, yang mana Nabi walaupun tak ada duit, Nabi pergi ambil kurma, bagi kurma dekat orang makan. Dan mana lebih mulia tuan-tuan dan puan-puan? Ini kalimat daripada Sayyidina, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa dia? Mana lebih mulia? Orang bagi makan ataupun pergi haji? Tuan-tuan fikir kat sini pergi haji, betul? Tapi ini kalam Syekh Abdul Qadir, ini bukan kalam saya. Yang mana kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang bagi makan seorang kelaparan yang sangat-sangat lapar, lebih mulia orang bagi makan berbanding ia pergi haji. Orang yang lapar tu sangat memerlukan. Kalau kita bagi, Allah Akbar, dia rasa syurga dunia lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak salah kalau kita katakan yang mana di sini betul, tak salah juga katakan haji itu lebih mulia. Dan memang betul, hakikat adalah haji adalah lebih mulia, dan itu adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nampak kat sini, kita boleh pecahkan rupanya penting juga bagi orang yang mana sedang kelaparan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita gunakan harta kita, tenaga kita, diri kita untuk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya pada tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kalau sekiranya terkasar, tersilap, tak ada adab, tak ada akhlak, tinggi suara, rendah suara dan pelbagai lagi, hanya di dalam hati ini adalah minta keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga bermanfaat dunia dan juga akhirat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan jamaah rahimakumullah, wabil khusus kepada Ustaz Nik Haf kita yang mana telah memberikan jadual kat sini, dan terima kasih juga pada pihak masjid. Moga-moga anda semua diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah dan diridai oleh Allah, dan yang mana ada masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada masalah dicabut masalah tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan minta maaf yang mana bukan minta simpati dan apa saja, yang mana kami buka tabung di belakang tu warna putih tu, yang mana tu tabung baru beli, tabung lagi satu tu ada digunakan dekat tempat lain, yang mana kami ada buat surau di Langgar, Kedah. Alhamdulillah madrasah kami ada dua, satu di Pulau Pinang, lagi satu di Kedah. Ini di Kedah tengah bangunkan surau, Pulau Pinang dah selesai dah, sekarang nak bangunkan di Kedah. Yang mana nak bangunkan surau, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu semua nak sumbang, bolehlah insya-Allah di tabung tu. Dan mungkin ada yang nak minta nombor akaun ke apa ke, boleh jumpa sebelah ni insya-Allah Allah taala. Itu saja daripada saya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya daripada hujung rambut ke hujung kaki. Moga-moga kita dapat manfaat apa yang telah disampaikan dan dapat amalkan dan juga sampaikan kepada yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghir. Allahumma faqihna fid din وَلِمَا تَعْوِيلٍ اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح لنا بالفتح عارفين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, anak-anak kami dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah hati kami untuk mencintai sedekah yang mana dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah sifat kedekut, pelik dan berbagai lagi yang mana sifat syaitan yang mana Engkau telah menjaminya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan untuk istiqamah beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ya Allah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anak-anak kami juga serta isteri-isteri kami. Ya Allah, yang maha lagi mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqimus salat.